Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Kaum muslimat, muslimin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Dan kira-kira tengah hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhirlah untuk di bulan Ramadan. Oh, betul. Sebab saya tengok kuih raya banyak dah, saya ingat dah raya dah. Baik, kita sambung pada tengah hari ini sampai muka surat berapa? Kali ni saya buat buku 302. 302. Baik, 302 pun malaikat, cerita pasal malaikat dengan 3 orang yang kufur nikmat ni pun telah pun kita bincangkan hari tu ya. Sampai muka surat 303 ya. Tak 302. Cerita tak habis lagi. Belum habis lagi cerita tu. Penyair. Sampai penyair. Seorang penyair mengatakan, seorang penyair mengatakan, bila syukurku terhadap nikmat Allah adalah nikmat pula, lalu di mana syukur itu dapat dilakukan, bahkan bagaimana mensyukurinya. Ini cantik. Maknanya syukur tu nikmat. Kita bersyukur atas nikmat. Mana kita dapat nikmat, kita syukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita rasa bersyukur tu pun nikmat. Ni faham ke tak faham? Makna bersyukur tu sendiri nikmat. Yang kita dapat nikmat, kan ni dapat bonus kan? Berapa bulan? 4 bulan. amin. Dah habis. Makna kita dapat sesuatu, itu nikmat. Kemudian kita bersyukur apa yang kita dapat. Perbuatan bersyukur itu nikmat juga. Perbuatan bersyukur itu juga adalah merupakan. Maknanya kalau kita tidak diberikan Allah Ta'ala rasa untuk bersyukur, nescaya kita tidak akan bersyukur. Sebab itu nak fahamnya kita bahawa dalam konteks kita nak beribadah ini sebenarnya adalah merupakan suatu nikmat. Kerana kalau Allah tak gerakkan hati kita untuk beribadah, nescaya kita akan beramal. Kalau Allah tak gerakkan kita tengah hari ini untuk duduk di sini, nescaya kita tak akan duduk di sini. Sebab itulah ibadah merupakan suatu nikmat. Ibadah tu nikmat dah. Kita beribadah kerana bersyukur pada Allah Ta'ala. Betul? Kan? Umpamanya kita sembahyang, kita rajin puasa sebagainya. Kenapa? Pasal dia kata to thank to Allah, kata dia. Kita bersyukur tadi dengan buat ibadah, itu juga nikmat. Makna penyair ni nak kata, bila kita bersyukur atas nikmat, itu nikmat masa bila kita dapat bersyukur pula. Memang tak faham dah nampaknya.
Makna bersyukur tu nikmat. Okay? Kita dapat nikmat tu, nikmat kan? Kita dapat sesuatu tu nikmat. Kemudian kita pun bersyukur, Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur tu pun nikmat. Bila bersyukur tu pun nikmat, kita pun bersyukur lagi, Alhamdulillah. Itu pun nikmat. Jadi bila masa yang kita nak bersyukur? Faham tak faham? Tuan-tuan, setakat tu sajalah kuliah tu. Teruk penuh. Kalimah pun tak faham tak? Tapi saya rasa nak conteng lah. Ada papan putih ni kan. Kuliah ni sekali-sekala conteng action je. Tuan-tuan ni, kita dapat rumah lah. Nikmat, betul tak? Ini nikmat ke tak nikmat? Nikmat kan? Baik. Kita dapat rumah ni nikmat, maka kita pun syukurlah. Ya, tak ada tangan. Saya memang daripada sekolah dulu macam ni lah. Orang yang dapat saya lukis sampai sekarang. Maka dia pun bersyukur. Betul tak? Bersyukur ni bersyukur kenapa? Bersyukur atas nikmat, betul tak? Jadi syukur ni atas nikmat, betul tak? Kata penyair tadi, orang ni bersyukur ni, ini nikmat. Faham? Jadi kalau ni nikmat, apa kena buat? Syukur lagi. Buat lagi orang macam tu. Ini apa? Syukur. Nikmat tak nikmat? Sebab itu dia kata, masa bila nak bersyukur pula? Pasal ini pun nikmat, ni pun nikmat. Perbuatan bersyukur tu nikmat dah. Faham tu tak? Oh, dia kena pakai ni baru faham. Sejarah saya mengajar kena pakai macam ni sekali. Dia kalau mengajar, kalau ustaz pun pakai whiteboard, maknanya kena ada exam lah. Kan? Macam kat sekolah tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengoklah sebenarnya, kita ingat kepada nikmat Allah, itu nikmat. Kita ingat kepada nikmat Allah tu, ingat itu sebagai nikmat. Kita rasa tu nikmat, itu nikmat dah. Sebab Allah bagi nikmat untuk kita rasa bahawa sesuatu itu adalah nikmat. Kita rasa itu sesuatu daripada Allah Ta'ala untuk kita bersyukur, itu pun nikmat. Sebab itu nak faham nikmat ni artinya apa? Nikmat tu maknanya apa? Mentang-mentang kasi syukur, nikmat syukur, itu jelas kita. Tak, makna nikmat ini adalah pemberian, betul tak? Gifted. Kan? Suatu pemberian. Betul tak? Suatu pemberian. Bila kita kata dia suatu pemberian, bermakna apa sahaja yang kita buat, yang kita dapat, yang kita lakukan, amalan, sebab itu masuk golongan nikmat kan? So semuanya adalah gifted. So tuan-tuan duduk di sini kan, kita saya tengah kuliah, saya call balik. Boleh. Ada. Baik, so. Tak masalah tuan-tuan, terpasangkan pasal ni buat urusan haji. Urusan sekarang ni dah masuk demam haji dah ni. Saya duk kemakini jemaah-jemaah yang daftar dengan saya tu, maklumat-maklumat. Saya insyaAllah, kami pun dah mula untuk kemakini untuk data-data haji kita. Kota akan dibuka lepas raya, lepas puasa. Jadi kalau siapa-siapa yang ada merayu ataupun keluarga yang merayu untuk pergi haji, lepas raya insyaAllah dia akan release nama. So be prepare lah. Be prepare. InsyaAllah siapa yang Allah Ta'ala jemput tahun ni untuk jadi tetamu dia, maka dia akan pergi lah. Itu jangan putus asa, terus berdoa selagi mana kapal terbang tak habis. Doa sampai kapal terbang habis. Bila kapal terbang dah habis, doa juga untuk tahun depan.
Pasal kapal terbang tahun tu je habis, kapal terbang tahun depan ada lagi. Boleh faham kan? Sambung balik. Jadi maknanya kalau dah kita kata itu adalah gifted, pemberian, so maknanya tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Nikmat Allah bagi, ataupun sesuatu yang Allah bagi itu nikmat. Bila kita bersyukur kepada Allah Ta'ala tadi, itu nikmat. Makna bersyukur kepada Allah Ta'ala tadi sama ada kita berdoa, kita mengucap tahmid, atau kita beribadah, itu nikmat. Betul tak? Kerana ibadah ni tanda kita syukur. Betul tak? Betul? Itu pun nikmat. Bermakna kalau nikmat dia adalah pemberian. Betul tak? Bila pemberian diusahakan atau diberi, bermakna kita kena apa? Minta. Faham tak siapa ni? Pun tak faham juga. Memang teruk semua ni tuan, mana raya semua. Ini ada apa sebelah ni saudara? Ada? Bazar Ramadan. Oh, ini bazar ni. Jadi mana orang luar yang niaga? Oh, staff niaga. Oh, bagus. Okey. Saya ingat tadi ceramah buat di luar. Baik. Jadi kalaulah maknanya semua nikmat ini adalah gifted, berarti kita kena minta. Sebab itu kita kena minta dengan Allah Ta'ala, even untuk ibadah sekalipun. Faham? Minta. Jangan sombong. Jangan kita rasa kita boleh buat, kita tak. Kita kena minta. Sebab itu tuan-tuan, antara benda yang paling kita risau ialah bila Allah Ta'ala tak beri kita rasa untuk beribadah. Berat. Jangankan di sini, ada orang ke Mekah untuk apa? Untuk beribadah kan? Dia sampai Mekah, dia hilang rasa nak beribadah. Allahu Akbar. Saya yang duk rajin pergi pun tuan-tuan, bila pergi tu, ya Allah, kau janganlah tarik rasa nak beribadah di sini, Allah. Tapi kadang ada orang yang sekali dua pergi, first time pergi, action, pasal dia sekadar bergantung kepada excited dia untuk beribadah saja. Faham tak faham? Sebab ni kita nak faham maksud ni. Sebab itu kalau Allah tak bagi kita rasa untuk beribadah, maknanya kita takkan buat. Dalam erti kata yang lain, kita yang buat ni pun jangan act. Faham? Makna kalau Allah tak bagi kita rasa untuk datang duduk kuliah, kita tak datang. Sebab itu yang datang dengan kuliah pun jangan act kerana datang. Rasa rajin pula aku dengan kuliah ni, kata dia. Bawa tenang. Jangan act lagi, tenang. Bila lama tak nampak soal lagi tu. Siapa nama tu? Yang sing. Oh, dia MC. Ustaz ni nampak dia je, kami ustaz tak tanya pun. Siapa nama dia? Majid Kong. Tuan-tuan, ini kita rasa Allah nak bagi kita. Sebab itu kita kena minta. Doa yang kita rajin kena baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, kau tolonglah aku supaya aku dapat ingat kepada Engkau, wa syukrika, dan syukur kepada Engkau, wa husni ibadati, dan jadi hamba yang baik, yang taat, yang tunduk kepada Engkau, ya Allah. Kena. Sebab kalau kita saja tak boleh. Jangan kita rasa ketek sangat. Lepas tu kita rasa nak bangun malam kan? Malam tadi kan? Bangunlah, mulai ni 10 malam terakhir, mudah-mudahan Lailatul Qadar. Tak ada harapan, 5 minit lagi nak habis sahur baru kita bangun kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu ada diajarkan kita sebahagian ni, dia kata bila nak bangun ni, sebelum tidur tu, bukan nak bangun, bila nak bangun, maknanya sebelum tidur kita bagi tahu malaikat hafazah ni, makna malaikat yang menjaga kita ni. Kita malaikat, nanti besok pagi kejutkan aku 5 suku. Cakap betul-betul lah, cakap betul-betul kan? Tapi tak payah berlaung pula. Oh, malaikat turun malaikat tu betul-betul, nampak je kita, tu masalah.
Mana suruh tidur tu, wahai malaikat. Pasal kita memang ada orang yang menjaga, malaikat yang menjaga kita. Cuma kita tak confident. Kita lagi takutkan hantu tu daripada malaikat yang jaga kita. Setiap orang kita, setiap kita ni ada yang menjaga kita. Malaikat yang menjaga kita, memang ada. Tapi kita tak nampak. Sedangkan hantu takut dengan syaitan, takut dengan malaikat. Kerana malaikat lebih hebat, Allah Ta'ala ciptakan dia. Sebab itu dalam peristiwa peperangan Badar yang kita ceritakan hari itu, bila Iblis ni bapa segala syaitan. Kalau orang tanya apa beza Iblis dengan syaitan, syaitan ni orang yang mengikut Iblis. Dia boleh jadi kalangan jin, boleh kalangan manusia. Iblis tak mati sampai hari kiamat, tapi jin boleh mati. Jin ada hidup, ada mati. Jin makan dan minum, sama. Sebab itu bila sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, asyaitan minal ins wal jin, aku berlindung daripada syaitan, daripada kalangan manusia, dan syaitan daripada kalangan jin. Makna boleh jadi juga manusia tu syaitan, boleh jadi juga syaitan tu jin tu juga syaitan. Sebab tu jin pun makan, manusia pun makan. Sebab tu ada orang cerita kan, berkahwin dengan jin, ada. Pasal sama, cumanya dia tak nampaknya. Tapi orang Melayu dia tambah sikit, berkahwin dengan puteri bunian. Itu dah kerja orang Melayu kan? Jadi kita pun angan-angan puteri bunian mesti lawa, dia kata dia. Tak? Dia tak tahu jin tu rupa dia bukan main buruk tu. Cuma orang Melayu tu, sebab tu kita puteri bunian cantik. Kita tak tahu tu, sebab dia jin. Ini maksud dia. So itulah tuan-tuan sekalian, makna kita nak sebut bahawa dalam soal kita beribadah kepada Allah SWT, kita juga kena minta, kena mohon kepada Allah Ta'ala. Bacalah doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Habis. Datanglah seorang laki-laki yang miskin untuk tidur. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, Engkau membuatku miskin sementara Engkau menjadikan simpulan kaya. Engkau mencabut rezeki daripadaku sementara Engkau menganugerahkannya kepada simpulan. Si miskin ini sebenarnya beriman, tetapi dia tidak melihat harta benda emas dan perak di sekelilingnya. Hampir saja hatinya. Tetapi dia melihat harta benda emas dan perak di sekelilingnya. Hampir saja hatinya tergelincir. Maka dalam mimpinya dia terlihat seorang laki-laki yang soleh berkata kepadanya, wahai Fulan, maukah kamu menjual penglihatanmu kepadaku dengan harga 100,000 dinar? Laki miskin itu menjawab, tidak. Laki yang soleh itu berkata, maukah kau menjual pendengaranmu kepadaku dengan harga 100,000 dinar? Laki miskin itu menjawab, tidak. Dia bertanya lagi, adakah kamu mau menjual tanganmu kepadaku dengan harga 100,000 dinar? Laki miskin itu menjawab, tidak. Dia bertanya lagi, adakah engkau mau menjual kakimu kepadaku dengan harga 100,000 dinar? Lelaki miskin itu menjawab, tidak. Maka dia pun mulai menghitung-hitung harga anggota tubuhnya satu demi satu. Lelaki miskin itu akhirnya sedar dan berkata, Maha suci Allah, sesungguhnya kamu memiliki ratusan ribu dinar, tetapi kamu tidak mensyukurinya. Lalu kamu masih mengharap semoga Allah memberi rezeki kepadamu. Tuan-tuan, kita ni memang sebenarnya payah nak bersyukur. Sebab kita tak kehilangan sesuatu. Orang yang bersyukur ialah bila orang yang telah mula kehilangan sesuatu. Saya semalam dapat khabar tak baik sikit lah. Bukan khabar tak baik, barangkali bukan khabar tak baik, khabar yang menguji keimanan kita. Bila Omar saya telefon bagi tahu kakak dia doktor sahkan kanser, breast cancer. Jadi kebetulan tadi Allah Ta'ala ada jemaah yang saya mengajar, 3 hari sebelum tu saya pergi ziarah dia. Dia pun breast cancer juga, dan dia telah buat operation. Jadi bila teringat tu saya pun pergi ke dia lah. Pasal kakak ipar saya ni belum lagi dibuat operation lagi, masih dalam proses. Saya tanyakan dengan apa nama ni, orang makcik dia lah. Dia kata, Ustaz,
Macam inilah kita, dia kata. Saya tanyakan ubat tentang dia ubat. Apa ubat yang ada, yang diguna pakai? Dia kata ada orang makan ubat ni, beli. Ada orang kata ubat ni untuk kanser, makan ni. Dia panggil ubat, boleh panggil Sabah snake grass dia. Itu dia kata ubat kanser. Dia ambil dah lebih kurang, harga dia mahal tuan. Saya dipahamkan satu daun tu, daun saja 70 sen. Sekeping daun. Sekali makan lebih kurang 30 keping daun. Sekali makan 30 keping daun, blend sekali. Saya pun nak jadi pandai lah. Blend sekali dengan apple, kemudian minum. Untuk orang yang kanser. Allah Akbar. Kadang-kadang Allah mengajar kita tuan-tuan, dia tak direct, indirect way. Allah nak tengok kita nak belajar ke tak belajar. Kadang Allah nak tegur kita, mungkin ada something yang kita buat yang kita lupa dia. Allah bagi indirect way. Allah, sebab itu kita ni hidup tuan-tuan, kita kena belajar. Kadang-kadang Allah tak bagi tu kepada kita. Kemalangan tu Allah bagi orang lain. Tapi sebenarnya, kenapa kemalangan tu pada orang lain tapi nak pergi sampai kepada kita? Sebab Allah nak mendidik kita. Ingatlah, makna Allah nak beritahu, ingat, sementara kau masih lagi sihat. Tuan-tuan, saya tanyakan dengan makcik ni, saya katakan dengan dia, makcik, macam mana dulu? Saya tanya dengan dia peringkat-peringkat dia. Dia kata, Ustaz, masa itu, dia masa dia dah setahun lebih tuan-tuan, dia dah survive setahun lebih. Dia kata, Ustaz, masa itu, masa mula-mula kena tu, memanglah kita nak sembuh. Dia kebetulan rezeki Allah Ta'ala bagi lebih isteri kepada ketua pengarah, di mana pencen. Jadi apa saja ubat orang kata, dia beli. Bahkan dia kata, Ustaz, kalau ada orang kata dengan saya makan batu tu, saya makan. Macam itu sekali. Mana orang kata, Kak, kalau nak sihat makan batu tu, dia makan terus. Tapi dia tak makan lah, pasal orang pun tak ada kerja kata begitu. Nak sebut ni tuan-tuan, bila manusia hilang sesuatu baru dia rasa hemat. Jadi kita rajin tanya orang tu dapat, kita tak dapat. Betul tak? Kadang kita borak, kita kata aku pening lah rumah aku. Betul tak? Rajin kita borak gitu kan, pening tu rumah aku dah. Tak, aku tak tahu lah, ikut hati menggeram gitu. Alih-alih ya. Tuan, pasal kita compare dengan orang, sedangkan kita lupa tu nikmat Allah bagi. Sekurang-kurang kita ada isteri. Ada orang sampai sudah tak ada isteri. Tak, saya bukan kata dalam ni, ada dalam ni ke? Contoh je. Tak suruh. Sampai sudah tak ada. Cari tak jalan. Cari tak jalan. Dah ngam dah, nak setting dah. Nak pakai kali apa kahwin, cancel terus. Bukan cancel kahwin, dengan cancel hubungan kelas terus. Sama juga kita orang perempuan. Kadang kita condemn suami kita kan, borak dengan kawan suami kau macam mana kata dia. Oh, suami aku kata dia. Dia orang perempuan duduk sama-sama dia, tak nak menolong langsung kat rumah. Kerja, terdarah dan terbungkang. Darah, tungkang, itulah kerja dia. Tak. Ada orang lain pula kata, aku suami aku lagi tu kan, kadang sehari nak suruh dia call, memang tak call. Tak ada. Tak usah harap tak ada nak call. Kalau aku tak call, aku pun dah malas nak call. Tak, kita buat, kita connect. Sebab apa? Sebab kita compare dengan orang. Betul tak? Kita tak pernah syukur pun. Kita tak pernah fikir kan, ada orang bila dia bercerai sampai kesudah nak kahwin tak jadi. Kan? Dia bercerai, suami dia cerai. Dia pun cari orang lain, pasal dia rasa dia memang boleh jual lah. Kan? Dia boleh jual diri dia lah, bukan menjual diri. Maknanya walaupun dia dah kahwin, tapi nampak boleh laku lah, senang cerita. Kan orang piwit lagi lah, piwit gitu kan. Kira lah. Tuan-tuan sampai hari ni tak kahwin. Tak kahwin. Saya kenal orang tu, saya tak sebut lah. Saya nak sebut ni, ini kita nak fahamkan pengajaran. Dan benda tu takkan lama. Bukan kecantikan tu lama. Lama-lama. Yalah, masa sekarang ni umur baru 31, 32, yalah lawa lagi, orang piwit lagi. Besok kalau dah masuk 52, orang nak piwit. Tak ada dah.
Dia tak sampai weeknya tuan-tuan, habis bateri. Tak sungguh. Sebab itu kita kadang-kadang kita kena bersyukur. Bukanlah saya kata dari tu orang penaya kita tak, bukan itu maksud saya. Memang kadang-kadang kita ada kelemahan. Suami kita mungkin tak hebat, suami kita mungkin tak menonjol macam orang lain, atau isteri kita mungkin tak hebat, taklah seseksi orang lain, kan? Macam putus asa je. Tak mungkin, tuan-tuan tak alai. Mungkin kita banyak kena begitu kan. Suami isteri kita macam inilah. Kita tengok orang sana cutting, sini isteri kita tak nampak cutting kat mana. Banyak kita bertekad. Sungguh tuan-tuan, tapi kita tak pernah bersyukur apa yang kita ada. Kita tak pernah bersyukur banyak benda baik yang dibuat. Sebab itu manusia ni tuan-tuan, dia bila dia hilang baru dia rasa. Bila dia hilang suatu baru dia rasa. Kita anak kita, kita tengok anak orang dapat nombor satu, pantang masuk periksa nombor 1. Sampaikan belum nak masuk periksa, orang kata anak kau menang ni, kan? Belum masuk periksa lagi, orang dah kata dah memang nombor 1 anak dia lah ni, kan? Masuk daftar kelas kan, kita daftar kelas awal tahun, tengok adalah anak Sulaiman tu, anak dia lah nombor 1. Belum periksa lagi, belajar pun belum, tapi orang dah kata dah anak dia nombor 1. Kita tengok anak kita geram je, rasa nak kunyah-kunyah kat situ juga. Betul tak? Betul tak betul? Sebab kita apa? Kita tak pernah bersyukur. Allah bagi ada kelebihan dia. Kenapa kita compare dengan anak orang lain? Sepatut kita compare dengan dia apa yang kita dah bagi supaya dia sedar. Sebab kita ke Kak Long tengok orang lain tak dapat macam-macam. Kak Long nak iPad, ayah beli iPad 3 terus. Nak komputer, ayah beli Ultrabook. Apa lagi? Kak Long nak handphone, ayah beli terus, kan? Blueberry pula, Blackberry, kan? Apa lagi? Nak telefon, semua kita beli yang canggih-canggih. Jadi kita bagi dia, ingat tu lain. Maknanya kita bagi dia ingat. Makna nikmat bagi macam-macam dah. Sepatutnya Kak Long akan dapat lagi highest. Bukan macam ini, punya achievement kerana apa yang Kak Long dapat tak padan dengan apa yang Kak Long buat. Itu tak apa. Tapi kalau kita kata Kak Long menteruk tak, tengok ada orang dapat nombor 1, Kak Long nombor apa pun tak guna. Kalau orang dulu 1 sen pun tak guna. Betul tuan-tuan? Mana dah guna dah 1 sen sekarang. Budak tu memang tak makan langsung. Tak, ni kadang-kadang kita tak pernah rasa syukur. Tapi bila kita hilang, masa tu baru kita rasa tuan-tuan. Sebab itu bila saya jumpa dengan orang ni semalam, bila dia bercerita, kadang kita rasa Allahu Akbar, kita tak pernah syukur nikmat Allah bagi. Kita rasa nak ya Allah kau bagi aku ni, ya Allah kau bagi aku ni. Sebab tu disebut dalam satu hadis Nabi SAW, satu hari, sebab tu tuan-tuan kita mengaji terlambat habis, kan? Kita baca satu baris je, uraiannya setengah jam. Tuan-tuan kira lah berapa ratus baris ada tu. Saya mudah je tuan-tuan. Kadang ada orang komplain kata, Ustaz bila nak habis buku kita? Tuan-tuan, kalau nak habis cepat, kita baca, tuan-tuan baca je kat rumah, habis. Percaya tak? Baca habis. Kita mengaji ni, kita nak faham, kita nak mengambil ibrah tu sebenarnya. Balik pada cerita tadi. Cerita apa tadi? Nabi SAW satu hari, Nabi bagi tahu sahabat, Nabi pegang 2 biji batu. Nabi kata pada sahabat, Nabi kata sahabat, kau tahu tak benda ni? Sahabat kata batu lah. Baik, sekarang Nabi kata aku balik. Nabi balik satu batu jauh. Kemudian Nabi balik pula satu batu lagi dekat. Nabi kata, kau tahu tak kenapa ada satu batu jauh? Apa makna batu yang jauh tu? Apa makna batu yang dekat tu? Sahabat kata, ya Rasulullah, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, yang jauh itu angan-angan. Apa ni? Angan-angan. Yang batu dekat tu ajal. Kalau kita pergi kutip batu yang jauh, lalu tak batu yang dekat tu? Lalu tak? Nak cerita, Nabi kata ajal lebih dekat daripada angan-angan. So tu kadang-kadang kita angan-angan jauh, kita tak perasan ajal tu dekat dah.
Angan-angan tu nak naik sampai CEO tu. Sekarang bawa keramik. Contohlah tuan-tuan. Tak, angan-angan tinggi. Dia terlupa yang dekat tu, ajal tu. Walaupun disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi, dia kata bukanlah maknanya angan-angan tu suatu perkara yang keji dalam Islam. Tak. Angan-angan amal atau cita-cita ni, dia bukan suatu yang keji. Tetapi dia jadi keji bila sesuatu angan-angan atau cita-cita tadi dia tidak relate dengan syarak, atau dia kontra dengan agama, maka dia jadi keji. Tapi kalau satu-satu angan-angan tadi atau cita-cita tadi dia relate dengan syarak, atau dia ikut maksud daripada agama tadi, maknanya dia bukan suatu yang keji. Sebagai contoh apa tuan-tuan? Contoh, kita nak beli kereta baru. Contoh, kereta ada dah, tapi nak beli kereta baru pasal tengok kereta baru keluar. Baik, apa tujuan beli kereta? Apa tujuan? Saja Ustaz, seronok kata dia. Dan lagi pun bukan benda pun, jauh sikit je nak kena top up, sikit je lagi. Itu cita-cita, angan-angan. Benda belum dapat lagi, angan-angan nak beli. Maka angan-angan ni dipanggil angan-angan yang dikeji, kerana hanya sekadar untuk seronok-seronok saja. Tapi kalau dia kata, Ustaz, saya terpaksa beli kereta baru ni, memang angan-angan nak beli kereta besar ni. Pasal apa? Yelah, mudah-mudahan bila kereta besar ni boleh bawa angkut semua mak mentua, pak mentua sekali. Jadi boleh naik sama. Kalau tidak, sekarang ni memang dia tak dapat naik, kesian pula. Itu angan-angan yang dipuji. Itu tak ada masalah. Sama juga kita orang perempuan nak beli set makeup Simplicity. Sekarang ni, contohlah, itu angan-angan dipuji ke angan-angan keji? Keji ke dipuji? Ni tanya perempuan lah, perempuan lah jawab. Keji ke dipuji? Susah nak jawab ni. Ni program baru tuan, bukan tanyalah Ustaz. Ustaz tanyalah. Belum disiarkan lagi program ni. Baik, keji atau dipuji? Kita angan-angan nak beli maskara. Maskara benda yang bulu mata tu kan? Angan-angan dipuji ke angan-angan keji? Tengok. Kalau niat nak pakai maskara tu untuk suami, bangun sahur, masak tu pakai terus. Kan? Takut suami tu tumbang bangun. Tak, makna kalau kita angan-angan tadi untuk yang syar'i, yang sesuai dengan agama, bangunnya perempuan tadi beli untuk suami, itu suatu angan-angan yang dipuji. Nampak? Saya ada satu orang datuk ni lah, satu hari kuliah subuh tu dia jumpa saya, dia tunjukkan dia punya video record. Dia cuba tengok Ustaz. Memang dia tunjukkan saya tu satu rumah banglo besar lah. Dia kata, saya ingat nak beli rumah ni. Saya kata bagus lah, boleh saya tengok. Dia pun tunjuk. Tuan, dia tunjuk hall. Itu Ustaz, hall ni saja boleh masuk 200-300 orang. Makna besar semua hall dia tu. Saya tahu rumah ke istana tahulah tu. Besar, dia tunjuk. Dia tunjuk pula, ni Ustaz, ni dia video kan. Dia kata, Ustaz, ini bilik tidur. Katil bilik tidur tuan custom made. Custom made tu, kita standard made. Tahu standard made kan? Dalam bilik tidur ada jacuzzi. Ada. Ditunjuk bilik tidur yang kedua. Dia kata ni bilik tidur kedua Ustaz. Katil tak bercanggih lah, tapi luas. Ada jacuzzi juga. Itu Ustaz, saya ingat ini kalau Ustaz
yang datang jauh buat ceramah boleh tidur bilik ni. Tadi hall tadi tu boleh masuk 200-300 orang untuk buat kuliah. Tuan-tuan, kalau ini tujuan nak beli rumah, keji ke dipuji? Puji. Tak ada masalah. Beli lah. Saya kata beli cepat sikit. Dan saya tanya juga, saya kata kalau macam saya dekat, Ustaz Datuk tu dekat dia duduk. Saya kata saya boleh duduk tak sini, nak mandi jacuzzi ni. Dia kata boleh bincang Ustaz, tak ada masalah. Tuan-tuan, ini dipanggil cita-cita ataupun amal tadi, cita-cita yang jauh tadi yang Nabi baling tu, itu dipuji. So itu maknanya apa benda yang kita nak buat dengan kehidupan ni, kita mesti relatekan dengan agama. Barulah dia jadi sesuatu yang ada bahagian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kita nak cerita tuan-tuan tentang manusia ni, dia lupa. Dia hanya rasa bersyukur bila dia comparekan dan dia dapat. Dia terlupa. Bila dia comparekan begitu, dia akan hilang rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kita katakan, ya Allah, kalau kau bagi yang kali ni, Allah, aku bersyukur pada kau. Tak ada. Tak ada harapan. Dapat besok, kan dulu kita sibuk kan, kita nakkan kereta yang begini. Dulu masa keluar Persona mula-mula kan, orang semua sibuk beli. Bila keluar kereta baru, kereta kita dah buruk dah. Kita nak yang lain pula. Besok kalau dapat yang macam ni, ya Allah, jadilah. Macam orang perempuan lah kan, dulu zaman gelang yang rambut-rambut tu, ada buah-buah betul keliling tu kan, zaman tu. Sekarang mana ada orang pakai dah? Tak ada kan? Dulu kan ada. Pasal tak? Memang gelang, lepas tu ada buah keliling tu. Tu zaman tu lah. Semua nak pakai yang itu je. Macam kita dulu pakai brush ni, brush kan? Dulu pakai brush lalat tu, itu. Sekarang kalau kita pakai old fashion, sebab orang pakai brush tasbih pula banyak. Dia saya tu. Sebab tu kita kena ingat, lama-lama benda ni akan ketinggalan. Dan adakah kita rasa bila kita dapat ni kita syukur, besok hilang, mana syukur kita? Oh, hilang, tukar lain pula. Sebab itu bila kita cuba membuat perbandingan, maka kita akan hilang syukur. Inilah sifat syaitan. Bila Allah Ta'ala suruh syaitan sujud, syaitan kata apa? Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan pada api, Adam diciptakan daripada tanah yang hina. Sebab itu bila dia rasa dia boleh compare, dia hilang rasa nak bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang kita ada, sebab itu kaedah dia nak menengok ni, jangan tengok orang yang di atas, tengok orang yang di bawah. Kita ada kereta buruk kan, kereta kita jalan 1 kilometer kena berhenti sekejap, beritahu dengan makmur kita yang dia tunggu sekejap bagi dia punya ni sejuk sikit. Jalan 1 kilometer sekejap kita bagi sejuk. Kalau air jalan terus nanti kita kena tolak. Kayak gitu, bagi rehat sekejap. Tak apalah, sambil berhenti ni kita boleh borak lama sikit nak sampai rumah. Tak syukur tuan-tuan, daripada orang yang ada motor je. Ada motor je, kereta pun tak ada. Saya semalam saya balik daripada mana tu, lalu tepi jalan, orang tu raja sekarang ni letak apa dia panggil, kereta jual sekarang tak pakai dah, apa nama tu, used car. Dia letak sendiri je, letak tong kan. Lepas tu ni ingat, kadang orang buat dajar kita pakai kereta, orang letak tong. Elok pula datang orang tanya, kita nak pakai tu, cik berapa nak jual? Sakit hati kita kan. Pasal apa tong ada atas bumbung kereta tu. Kereta nak dijual tuan, kereta buruk je. Kita buruk je. Saya lalu tu slow tengok orang tu bukan main lagi, ya menanya, dia menengok kereta tu. Saya kata Allahu Akbar. Orang nak beli kereta ni, kereta macam ni, orang rasa nak beli. Kita kereta yang kita ada ni, kita rasa macam ingat nak ambil kereta baru lah. Faham tak faham? Sebab tu kita kena tengok kereta yang bawah pada kita. Tuan-tuan pakai Proton, tengok kereta apa dia ada.
Bawah Proton. Apa ingat Proton bawah sangat? Tuan-tuan, Proton tengok kereta di bawah BMW. Kita selalu semua BMW je atas, tak patriotik langsung. Apa tuan-tuan tengok Proton, tengok kereta di bawah kita Mercedes. Kan? Tak logik pula. Tak, mana tuan-tuan, kita tengok kita, mungkin kita wajar lah tengok orang kereta Proton Saga tu. Kan, Proton Saga tu dia polis betul-betul tu. Maknanya dia menghargai apa yang dia ada. Kita rasa nak tukar saja. Betul tak betul? Ini soal syukur. Nampak? Sebab itu orang tadi ni, dia boleh kata Allah Ta'ala, aku ni orang semua dapat, aku tak dapat apa pun. Buat tenang. Sebab tu dalam mimpi dia tu, dia dibagi tahu, kau cuba jual kaki, nak tak sanggup tak? Kau nak banyak duit kan? Jual kaki. Sekarang pun kita boleh jual buah pinggang 200,000 buah pinggang, 2 biji. Kita tak payah buah pinggang dah. Kan? Makna berharga tu sebenarnya Allah Ta'ala bagi. Tapi larat tak larat lah kita. Jual tangan kan sebelah, dah tak tangan. Kaya tapi tak tangan. Apa makna? Kan? Bukan main hebat lagi. Dua-dua tangan dia jual. Nak beli kereta BMW punya besar, dua-dua tangan hilang. Boleh mandu? Tak boleh lah. Kan? Dah mandu pakai kaki, nak ngorat bau pun tak jadi. Kan? Nak tumpang. Betul kan? Canggih kita bang. Kita buka tingkap. Masuklah. Dia buka pintu. Dia nak duduk, dia tengok macam mana orang dia mandu. Kaki kat steering. Kan? Tengok tangan tak ada. Tak apalah, terima kasih lah kata. Saya naik kereta Proton tu lah. Orang tu ada tangan. Tak, tuan-tuan, nak sebut kita kena kita hilang rasa bersyukur sebab kita tak pernah hilang benda tu. Bila kita hilang, masa tu kita baru rasa bersyukur. Saya ingat saya dah cerita belum pasal orang perempuan. Pasal ada satu orang perempuan dia pakai tudung. Saya cerita di sini. Yang rambut dia gugur tu. Masa rambut dia gugur baru dia rasa, ya Allah, rambut aku gugur, kata dia. Tak, ini bukan nak cerita orang apa ni, tak. Bukan nak nakut-nakut perempuan. Kan, ustaz ni sajalah nak nakut-nakut dengan Amin. Tak, ni cerita benar tuan-tuan. Saya nak cerita dia hilang rasa bersyukur. Masa dia hilang, dia bersyukur betul. Ya Allah, dia kata rambut dia hilang, otak tengah ni, tengah otak dia gugur. Elok pula tu gugurnya tengah. Patut gugur lah ujung ke, kan tak nampak sangat. Tengah. Kalau tengah buka, tak ada benda dalam. Kan? Orang piwit memang tak bunyi. Piwit dia tak ada dah. Pi pun tak bunyi dah. Tak sungguh. Tuan-tuan, dia rasa masa tu dia bertudung. Dan masa tu dia rasa nikmatnya rambut dia, kata dia. Tapi bila tumbuh balik rambut tu, buka balik dia. Dia kata, ai, mana tudung itu? Dia kata, rambut dah tumbuh dah. Mana orang lupa. Bila nikmat tu hilang, dia rasa. Bila ada, dia lupa. Ni Maka dia pun tersedar dari tidurnya dan menangis dan berkata, bagimu segala puji wahai Tuhanku. Kembali kepada cerita malaikat dan orang batu tadi. Saya pun jadi fikir, bila pula cerita orang batu pula ni? Orang buta. Tuan-tuan yang tak ada buku memang dia tahu je lah. Dalam buku tu lah orang buta, betul kan? Malaikat itu berkata, kau ada si buta. Aku adalah seorang miskin yang sudah terputus dari segala daya upaya. Maka si buta itu berkata, sedangkan saya dahulunya seorang buta, lalu Allah mengembalikan peniatanku. Dulu saya seorang miskin, lalu Allah menjadikan aku kaya. Ambillah apa saja yang kamu kendaki, tinggalkan apa saja yang kamu kendaki. Demi Allah, pada hari ini saya tidak akan minta balasan dari apa saja yang kamu ambil. Demi Allah, saya tidak akan mujimu terhadap apa saja yang kamu tinggalkan. Malaikat itu berkata, sesungguhnya akulah seorang malaikat yang datang daripada langit. Saya kabarkan kepadamu bahawa Allah redha kepadamu dan Allah murka kepada kedua temanmu yang dahulu. Ini. Baik tu kadang-kadang kita kena ingat tuan-tuan. Saya ingat semalam tuan-tuan ni, ada satu orang ni, kebetulan ni semua cerita-cerita, kita share cerita je lah. Ceramah ni kalau ceramah je terus mabuk kita. Satu orang ni, dia jual keripik, dalam maghrib. Dan ini bukan jual keripik dekat bazar sebelah ni. Tak, ini dia jual keripik rumah ke rumah. Dia rumah ke rumah. Tuan ni, rumah ke rumah dia jual. Jadi bila nak dekat maghrib ni, mana orang ada dekat luar rumah? Sebab orang semua nak berbuka. Jadi orang ni dia kata, dia tengok
Dia tengok orang ni lah, orang yang menengok ni. Dia kata boleh-boleh nak singgah satu rumah ni, tapi tak jadi. Pasal dia tengok tak nampak orang. Dia pun pergi rumah ke depan, dia ketuk. Dia mungkin tak kata nak buka puasa, tapi dia kata nak jual kerepek ni. Tuan-tuan, orang ni dia mikirkan dulu dia susah, kemudian Allah bagi senang. Dulu dia susah, Allah bagi dia senang. Dulu dia tak ada apa-apa, kemudian dia ada. Kemudian dia ajak orang ni masuk dan berbuka puasa. Sebab itu kadang-kadang kita kena ingat, kadang kita tak tahu yang datang tu siapa. Mungkin malaikat sengaja nak menguji kita. Boleh jadi tak? Tapi jangan ingat semua yang datang malaikat. Faham? Asal orang datang ke rumah je, dia kata masuk, silalah masuk. Saya sebenarnya dulu miskin, sekarang dah kaya, ambil lah apa yang nak ambil. Tak maknanya tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji kita. Dulu kita tak ada apa-apa, sekarang Allah uji. Dulu tak dapat bonus. Ni ada bonus ke tak ada bonus? Senyap je, macam tak ada bonus je. Oh, dah habis bonus tak? Tak. Dulu kita tak ada tuan-tuan, kemudian Allah bagi sesuatu. Allah nak tengok kita. Kemudian daripada tu kadang-kadang orang datang minta, Allah nak tengok kita nak bagi tak bagi. Kadang-kadang simple je. Simple je. Dan kadang-kadang Allah bagi cash. Allah bagi cash. Bukan payah sangat. Dan contoh tuan, sampai terapi lain, ni baru dapat gaji ni, gaji dapat, bonus dapat. Contoh ni supaya kita beringat. Gaji dapat, bonus pun dapat. Sampai traffic light, orang ketuk tingkap, cik jual tisu. Dia kata, awak kalau nak minta je lah, jangan nak bawa jual tisu. Tuan-tuan, dia marah orang tu. Tapi tak beli pun, bagi duit pun tidak. Tutup balik tingkap. Jalan ke depan, kereta lalu, dia langgar. Habis. Kereta dia tak apa-apa, kereta orang tutup. Kira-kira semua, kalau nak claim insurans, tak padan. Pasal kena bayar dalam 1,000 je. Nak claim balik, insurans kena back to 0. Apa buat? Bayar. Berapa kena bayar? Dia jual tisu tadi berapa sen? Mana orang jual tisu RM2? Dia jual tisu ikut suka berapa nak bayar. Betul tak? 20 sen pun dia terima. Tuan-tuan, kita kedekutkan berapa sen? Bayar balik berapa? Cash. Cash. Cuba kita beringat. Itu saya suka kita fikir gitu. Kalau tak nak, dengan baik. Ya. Orang yang minta-minta, jangan kita herdik. Ya. Orang yang minta-minta, Allah Ta'ala kata, jangan kau herdik. Jangan. Tak nak, je kata, tak apa kak, terima kasih ya. Jangan banyak tanya, ni tisu ambil kat mana? Berapa hari dah jual tisu ni, tak laku-laku, duit banyak dapat. Jangan. Tak suruh. Kan? Wa ammasailah fala tanhab. Jangan kau herdik. Tak nak cakap elok, tak apa kak, terima kasih, saya pun ada tisu. Atau ambil tisu tu kak, akak boleh jual tisu ni sekali. Tak. Walaupun soal dia nak ambil exploit ataupun dia nak eksploitasi kita ke apa ke sebagainya, itu kan soal kita. Tapi kita soal kita, Allah mungkin uji kita. Kita tengah seronok ni dapat duit, baru lepas bincang dengan orang rumah kan. Saya dapat kat 2 bulan bonus, awak bulan, saya 3. 2 campur 3, 5. Kaya kita, kaya. Tak, dah fikir gitu. Tiba-tiba Allah uji kita sikit je tuan. Daripada 20 sen habis 1,000. Tanya. Tuan-tuan, ni cerita dia. Dan ini adalah bukti bahawa balasan terhadap orang yang tidak mensyukuri. Ya, orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah keredaan Allah. Adapun orang tidak mensyukuri nikmat Allah dan menggunakannya pada kemaksiatan dan dosa hingga dia menjadi seorang yang dahaka dan engkar terhadap nikmat Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebab itu, sebagai penutup saya nak pesankan, sebab itu kita kena ingat, harta yang kita dapat, duit yang kita dapat, lebih-lebih lagi duit gaji, pastikan tuan-tuan belanja kepada yang halal. Faham? Dia orang perempuan beli kitab tak apa, beli mangga boleh tak boleh? Beli mangga boleh tak boleh? Tengok, kalau mangga tu boleh dimakan, maka boleh. Kalau mangga tu sekadar boleh dibaca, bawa tenang. Ingat, walaupun harga mangga tu RM5.60. Berapa ringgit? Memanglah, kita kalau dengar ceramah, semua tak tahu. Ustaz yang tahu.
Bila kan ceramah semua ustaz tahu, kita yang tak tahu kan. Wahal kita pelanggan utama tu. Tuan-tuan, tak, saya nak sebutkan tuan-tuan sekalian, kita punya rezeki yang kita dapat ni, belanjalah dengan elok. Nak beli pakaian, beli yang elok-elok, jangan beli yang mengarut. Pasal tu semua termasuk. Besok Allah Ta'ala tarik, simple je, very simple. Very simple. You are fired, goodbye. Apa payah sangat Allah nak buat? Apa payah sangat? Allah bagi benda tu sikit saja, habis kita. Sama juga kita orang lelaki pun sama juga. Jangan mengarut kan, berfoya-foya. Tapi ni tak adalah, dengar kuliah takkan berfoya-foya ni, tak ada kan. Tak masuk ni tuan, jaga harta kita. Jangan kita belanjakan kepada tempat-tempat yang tidak dibenarkan agama. Itu kena ingat, duit tu amanah, Allah akan tanya balik satu persatu. Ni nak raya, tak pun, gunakan, bagi sedekah banyak sikit. Duit raya jangan bagi duit raya, bagi duit sedekah. Mudah-mudahan tuan-tuan, harta yang kita dapat, nikmat yang kita dapat, kalau kita bersyukur, dia akan berpanjangan. La in syakartum la azidannakum. Tuan-tuan, ini sebenarnya huraian kepada ayat tu. Tak habis-habis kita bincang dah berbulan-bulan. Itu canggih kitab ni. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung sikit lagi bab bersyukur ni pada pertemuan akan datang. Ada lagi? InsyaAllah kita akan katamkan bab bersyukur pada minggu depan, hari Khamis. Ada lagi ke? Ke dah balik kampung? Ada lagi. Baik, kalau ada lagi, minggu depan kita datang, habiskan. Dan biasalah kita orang Melayu, bila habis kita buat pulut kuning dan bunga telur. Tanda kita dah habis lah ya, untuk satu tajuk insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin.